Assalamualaikum. Saya Haziq Azizi. Sekarang akan menerangkan definisi liberalism. Pertama, liberalism secara etimologinya ia ada daripada bahasa Latin iaitu liber yang bermaksud bebas. Kedua, menurut Kamus Dewan edisi keempat, liberalism adalah fahaman yang liberal di mana ia lebih menjerumus ke arah fahaman atau pendirian yang inginkan kebebasan dalam segala aspek seperti ekonomi, politik, sosial dan lain-lain aspek kehidupan. Seterusnya, menurut Syekh Sulaiman Al-Qirashi, liberalism ini merupakan satu mazhab pemikiran yang membahaskan tentang keutamaan kebebasan individu. Oleh itu, mazhab ini menegaskan beberapa perkara mengenai kebebasan individu yang wajib dihormati. Sebagai contoh, kebebasan berfikir, kebebasan menyuarakan pendapat dan lain-lain. Saya mulakan pembentangan saya dengan objektif fahaman liberalism. Fahaman liberalism ini bermotifkan untuk menggunakan 3 aspek, iaitu aspek kebebasan, aspek individualism dan aspek rasionalism. Jadi, apa itu aspek kebebasan? Aspek kebebasan ini adalah mereka yang beramal dengan fahaman liberalism ini bebas melakukan apa sahaja yang mereka ingini dan pemerintah tidak ada hak atau kuasa untuk mengenakan tindakan ke atas mereka kerana mereka tidak terikat kepada mereka mengabaikan peraturan atau tegahan yang dijalankan, dan yang hanya mampu menegah perbuatan mereka ini adalah diri mereka sendiri. Bahkan mereka tidak mengikat diri mereka dengan ajaran-ajaran agama. Bergerak kepada poin yang seterusnya, iaitu aspek individualism. Aspek ini mempunyai 2 pengertian. Pengertian yang pertama adalah sikap keakuan dan cinta kepada diri sendiri, dan pengertian yang kedua adalah kemerdekaan diri. So, pengertian yang pertama dipercayai telah menguasai pemikiran Eropah sejak zaman kebangkitan Eropah sehingga abad ke-20 Masihi. Manakala pengertian yang kedua iaitu kebebasan diri, ianya adalah fahaman baharu dalam anutan liberalism yang dipanggil sebagai pragmatism. Aspek yang terakhir adalah aspek rasionalism yang bererti mengutamakan akal, atau dalam bahasa Arabnya berbunyi akhlaqiyun, iaitu membawa maksud mendewakan akal. Penggunaan akal fikiran semata-mata bagi mencapai segala kepentingan dan manfaat tanpa sebarang kekuatan atau sandaran lain adalah tunjang kepada aspek rasionalism. Seterusnya adalah ciri-ciri pemikiran Islam liberal. Ciri-ciri ini terbahagi kepada 4 perkara. Ciri yang pertama adalah pemikiran yang bersifat sekularisme. Seperti mana yang kita tahu, pemikiran ini akan membuatkan individu tersebut menafikan kesempurnaan tentang Islam. Oleh hal demikian, pemikiran sekularisme ini telah menyebabkan golongan Islam liberal ini melontarkan pendapat di mana agama Islam ini adalah sebagai tuntutan untuk ibadah sahaja dan bukan pentadbiran di dunia ini. Mereka juga menganggap Islam menyekat kebebasan dalam kehidupan mereka. Ciri yang kedua adalah penolakan terhadap perundangan Islam. Penolakan ini semakin hari semakin berani oleh golongan Islam liberal, di mana mereka sering menimbulkan banyak persoalan-persoalan yang mencemarkan kesucian Islam, dan mereka juga lantang dalam mengkritik serta menolak syariat Islam yang mereka katakan hukum yang zalim dan tidak sesuai dengan zaman moden ini. Ciri yang ketiga adalah penolakan terhadap autoriti keagamaan, di mana
Pemikiran ini telah membahagikan wahyu kepada dua, iaitu wahyu bertulis dan wahyu tidak bertulis. Wahyu bertulis iaitu Al-Quran. Ia adalah teks semata-mata. Wahyu tidak bertulis adalah akal manusia di mana melalui kewarasan akal manusia ia mampu menghidupkan teks Al-Quran. Mereka juga tidak menghormati ilmu-ilmu Islam yang terdahulu. Ciri yang terakhir ataupun ciri yang keempat adalah kebebasan dalam mentafsir ayat-ayat Al-Quran. Mereka mentafsir ayat-ayat Allah mengikut pemikiran rasional bagi menyesuaikannya mengikut zaman bagi sesuai dengan peradaban manusia yang menyeluruh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syazani bin Ramlan dan saya akan membincangkan tentang pandangan Islam mengenai liberalisme dan peranan Islam dalam membendungnya. Pertama sekali, liberalisme ialah falsafah yang meletakkan kebebasan individu sebagai nilai yang tertinggi. Selain itu, liberalisme menekankan hak-hak pribadi serta kesamarataan peluang. Secara umumnya, aliran ini bersetuju dengan prinsip-prinsip termasuklah kebebasan berfikir dan kebebasan bersuara. Justru, di dalam liberalisme terdapat 4 aliran iaitu liberalisme politik, budaya, ekonomi dan liberalisme sosial. Seterusnya, pandangan Islam mengenai liberalisme. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia yang ke-74 pada 25 hingga 27 Julai 2006 memutuskan pemikiran Islam liberal adalah sesat dan menyeleweng daripada syariat Islam. Hujah yang digunakan adalah seperti Islam cuma satu, iaitu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW menerusi Al-Quran dan As-Sunnah. Kerajaan Malaysia sebagai pemerintah Islam yang diamanahkan untuk menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar telah bertindak dalam hal ini. Pengharaman kepada pemikiran-pemikiran tertentu adalah salah satu cara yang digunakan oleh pemerintah demi menyekat jalan-jalan iaitu saddu zara'i yang boleh merosakkan akidah dan pemikiran umat Islam. Seterusnya adalah isu-isu kontroversi di dalam liberalisme. Yang pertama, hak asasi manusia. Muslim liberal percaya Islam menggalakkan konsep kesamarataan dalam segenap aspek. Yang kedua, feminisme. Mereka kritikal dalam konsep wanita sebagai ketua negara dan wanita tidak seharusnya diasingkan dari lelaki dalam masjid. Mereka juga menolak kewajipan berhijab dengan mendakwa pakaian yang sopan sudah cukup untuk lelaki dan perempuan. Yang ketiga, sekularisme. Penggunaan hukum syariah dipertikaikan. Hujah mereka banyak menggunakan varian dan teori-teori Mu'tazilah. Yang seterusnya, toleransi dan menolak keganasan. Mereka lebih terbuka kepada dialog antara agama untuk menyelesaikan konflik antaranya dengan Yahudi dan Kristian. Dan seterusnya adalah pergantungan kepada kesarjanaan sekular. Mereka bersikap skeptikal dengan kesahihan ilmu-ilmu Islam dan mereka lebih suka merujuk kepada hasil kerja sarjana barat. Seterusnya saya akan membincangkan tentang kesan fahaman liberalisme. Antara kesan negatif yang berputik dari fahaman liberalisme ini adalah trend yang semakin terpesong dari ajaran Islam yang sebenar. Secara amnya, Islam membenarkan untuk mengikuti trend semasa yang diwujudkan atas kreativiti dan inovasi sesuatu masyarakat. Tapi trend tersebut perlulah berlandaskan ajaran Islam yang telah ditetapkan bagi menjaga ketulinan dan kesucian ajaran Islam yang tidak mudah goyah dengan keindahan trend langgar syariat yang diperkenalkan. Selain itu juga, fahaman liberalisme ini mendatangkan kesesatan dan kekeliruan dari sudut fahaman terhadap agama Islam. Insan yang bernama manusia ini seringkali didatangi dengan persoalan-persoalan
yang berlega di dalam kepala mereka. Mereka akan mencari dan terus mencari jawapan bagi persoalan untuk memuaskan hati mereka sendiri. Jadi sekiranya tidak mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, hati manusia akan mudah dibolak-balik dengan keindahan dan kegembiraan fahaman-fahaman negatif seperti fahaman liberalisme ini. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih. Kemudian, peranan Islam dalam membendung liberalisme. Gerakan Islam liberal di Malaysia tidak harus dipandang ringan. Ini kerana ia bukanlah ancaman akidah semata, tetapi turut berkait dengan nilai akhlak dan identiti Islam. Perkara ini mesti diambil serius bagi mengekang penyebaran fahaman ini dalam kalangan umat Islam. Sistem perundangan Islam yang berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah perlulah dilihat sebagai sumber utama dalam menangani gerakan ini. Dalam skop masyarakat, sistem pendidikan Islam perlu diintegrasikan dengan sains dan ilmu lain supaya pengajaran dalam subjek tersebut lebih bersepadu dan berkesan di kalangan murid-murid dan pelajar. Kemudian, kita semua perlu mengetahui fiqh sebagai ilmu dalam mengetahui dan memahami suatu persoalan dengan segala hukum syarak yang diambil dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan penelitian yang mendalam. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bahagian isu-isu liberalisme yang telah berlaku di Malaysia. Baiklah, untuk isu yang pertama iaitu isu golongan G25. Siapakah golongan G25 ni? Golongan G25 merupakan kumpulan pesara atau bekas penjawab awam kanan kerajaan, di mana golongan tersebut membentuk satu kumpulan dan mereka banyak timbulkan isu-isu yang panas lah, dan isu tu adalah berpunca daripada fahaman liberalisme mereka. Tunjangnya diorang punya utama isu adalah dosa adalah soal peribadi ataupun hak peribadi, di mana apa segala dosa yang dibuat secara terang-terangan, maksiat yang dibuat secara terang-terangan tidak boleh dipersoalkan oleh mana-mana institusi agama. Baiklah, dan antara isu panas yang baru berlaku baru tahun lepas, mereka membuat satu fail dan nak bawa kepada persidangan ke mahkamah dengan menyarankan agar Jabatan Kemajuan Islam Malaysia iaitu JAKIM dimansuhkan. Diorang menganggap JAKIM ni tidak memberi apa-apa bantuan kepada masyarakat Islam di Malaysia. Dan dapat kita lihat diorang ni amat sampai dah mencabar mempersoalkan kewujudan JAKIM di Malaysia. Kiranya diorang memang tak tahu nak JAKIM maju ke tak. Seterusnya, antara isu panas yang diorang isukan adalah golongan G25 ni menganggap urusan murtad boleh dilakukan sebebasnya tanpa campur tangan mana-mana institusi keagamaan. Seperti mana yang kita tahu, sebelum seseorang tu murtad ataupun proses-proses murtad perlu didahului dengan kaunseling mahkamah, kaunseling ahli-ahli syariah, dan urusan murtad ni memang tak boleh dilakukan sewenang-wenangnya, kerana perlunya ada mahkamah syariah dalam menguruskan urusan murtad tersebut. Dan akhir sekali, ini diorang bukan buka pada cadangan, tapi diorang
macam tulis dekat blog diorang lah. Dekat gambar tu, kempen ubah solat Jumaat ke hari Sabtu dengan alasan hari Jumaat tu adalah hari pekerjaan, di mana pekerja sektor swasta dan kerajaan yang kerja pada hari Jumaat letih. Jadi nak membebankan diorang lah untuk pergi ke solat Jumaat. Sedangkan solat Jumaat tu adalah perkara yang telah disyariatkan dalam Islam lah. Di syariat solat Jumaat sampai ada surah khas, surah Al-Jumaah. Okey. Dan bila diorang cakap macam ni, tapi ni diorang tak bawa kepada itulah, diorang mempertikaikan dan ramai marah lah pihak-pihak golongan G25 ni yang nak pindahkan solat Jumaat ke solat Sabtu. Dan nampak sangat mereka amat liberal dengan agama sendiri. Isu yang seterusnya adalah isu fahaman SIS, iaitu Sister in Islam. Sebenarnya SIS ni bukan fahaman, SIS merupakan satu badan persatuan bukan kerajaan, NGO di Malaysia yang diasaskan oleh wanita-wanita yang profesional latar belakangnya di Malaysia. Yang menjadi isu yang menjadi isu adalah fahaman ahli-ahli SIS ni, sehingga menyebabkan JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor, mengisytiharkan persatuan Sister in Islam ni adalah sesat. Baiklah, apa isu yang diwujudkan daripada mereka, iaitu SIS, adalah mereka menekankan untuk mentafsir semula Al-Quran dan Hadis mengikut konteks sejarah dan budaya. Sedangkan Al-Quran dan Hadis perlu ditafsir mengikut orang yang telah belajar tentang Al-Quran dan Hadis, seperti ulama' dan para fuqaha, bukannya ditafsir mengikut konteks sejarah dan hadis. Dan Sister in Islam ni agak ekstrim dalam memperjuangkan hak-hak wanita Islam. Mereka ni kononnya memperjuangkan hak-hak wanita dalam Islam, tapi mereka tak sedar yang Islam telah meninggikan darjat serta martabat wanita sendiri dalam syariah. Dan SIS juga cuba membuat fatwa palsu untuk membenarkan wanita menjadi imam dalam solat. Idea ini mereka dapat daripada geng-geng mereka daripada Amerika yang telah mengamalkan Islam liberal. Dan memang telah dijalankan di Amerika, di golongan Islam liberal di Amerika, memang telah terjadi imam diorang wanita, tapi makmum bukan makmum campur lelaki dan perempuan. Sedangkan imam semesti dan wajib lelaki, kerana itu merupakan syarat-syarat solat jemaah serta rukun solat jemaah. Mana boleh perempuan jadi imam dalam solat. Dan seperti mana yang kita faham, SIS ni mereka agak ekstrim memperjuangkan hak-hak wanita sehingga mengenepikan soal agama Islam. Sebab tu mereka ni dianggap antara fahaman liberal yang amat berbahaya lah, sebab sekarang ni Sister in Islam ni agak dominan, tak adalah dominan sangat, tapi agak dominan di setengah kawasan di Malaysia. Dan Sister in Islam ni banyak juga disokong oleh orang yang kurang mengaji dan kurang belajar tentang agama Islam. Dan untuk pengetahuan tambahan, Sister in Islam ni diasaskan oleh Aminah Wadud bersama rakan-rakannya. Aminah Wadud tu merupakan bekas pensyarah UIA di Fakulti Pengajian Agama Islam. Baiklah, sumbangan daripada itu kita nampak fahaman liberalisme sekarang ni makin berleluasa di Malaysia. Dan antara golongan yang on track, yang sedang lead fahaman liberalisme di Malaysia ni adalah golongan G25 dan golongan Sister in Islam, SIS. Jadi kita bertanggungjawab untuk belajar
dan menyampaikan pengetahuan kepada masyarakat yang tidak tahu tentang geng-geng liberalisme ni untuk mengelakkan masyarakat terpedaya serta tersesat ikut fahaman liberalisme diorang.